Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ya, kita kembali ke rancangan Malam Seram di pagi hari bersama dengan saya Casey dan juga Fiza. Yes. Main begitu meriah. Gairah. Kita masih lagi di hari ini adalah masih lagi di Kota Mekah. Fiza masih di Madinah sekarang ni. Oh, Madinah. Kita jangkakan sebab kita dah lebih awal. So bila rancangan ni dikeluarkan hari Khamis. Hari Khamis yang akan dikeluarkan ni adalah pada yang itu 7, yang ini 14. 14 hari bulan. 14 hari bulan. Saya akan berada di Madinah dah. Oh, Masya Allah. Dapat lihat Masjid Nabi. Doakan saya dapat masuk ke Raudah. Raudah tu adalah taman, adalah sebahagian di dalam Masjid Nabawi. Oh. So it is saya ni cakap salah lah. But actually kan you can tonton rancangan Cakap Masjid I dengan Ustaz Taufik R&B. Sebab saya tanyakan semua. Sebab kadang-kadang ni bila orang yang pernah pergi umrah kan balik umrah cakap saya kena pergi Raudah tau. Mereka assume kita tahu mana tu Raudah. So I tanyakan everything lah macam apa tu Raudah, di manakah Raudah. So Raudah tu adalah tempat yang dijanjikan adalah macam dia perumpamaan macam syurga macam gitu. Dia adalah dari saya rasa mimbar Rasulullah SAW sehingga ke rumahnya. If I'm not mistaken if I'm not mistaken. So kena dengar apa yang Ustaz Taufik kongsi dan dia akan ditanda-tandakan dengan banyak tiang-tiang. Dan setiap tiang-tiang ni dia bukan tiang-tiang semata. Tiang-tiang ni adalah tiang-tiang bersejarah yang menandakan tempat ni tempat Rasulullah berdakwah contohnya. Yang ini tempat Rasulullah bertemu dengan Aisyah contohnya. So it's very dia macam kira historical. landmark gitulah. So bukan setakat tiang dia, tapi tiang yang penuh dengan makna. Tapi kat situ ada tulis lah macam sejarah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tapi tak semestinya anda dapat ke tiang tersebut sebab it's a very crowded place. Semua orang bergegas ke sana. Betul. Dan saya dengar kabar kemarin awak kena ada app untuk register. Kalau app tu tak benarkan anda untuk masuk, berarti anda tak boleh masuk. Berarti dah penuh lah. Berarti tak boleh masuk. So bila masuk tu mereka sangat strict. Mereka perlukan anda untuk dah register. Jadi awak dah download belum app tu? App belum. App biasa dia belum. Sebab insya-Allah Karva akan uruskan. Insya-Allah. Terbentang lah Sebab kita ada umrah visa. Umrah visa. Alhamdulillah. Saudara, alhamdulillah juga Malam Seram di pagi hari seperti biasa pada hari Khamis dibawakan khas untuk ada ditaja oleh ejen hartanah Faye dan Kamal dan kini ada Khalid. Yang mereka banyak kongsi tip hartanah lah pada setiap hari Khamis dalam rancangan Malam Seram pagi hari. Dan anda pun yang terima kasih pada yang dah telefon Faye dengan Kamal. Terima kasih banyak. Yang ada yang dah call tanyakan macam mana nak tanya je lah. Nak call lah saya macam interested nak tanya pasal accrue interest saya. Saya interested. Saya punya rumah dah 10 tahun sekarang ni. Saya punya rumah dah 5 tahun sekarang ni. So terima kasih sebab telah menghubungi Get in touch dengan Faye dan Kamal. 90 400 400 boleh DM mereka, WhatsApp mereka. Terpulang pada anda untuk pertanyaan segala tentang hartanah anda. Betul. Okey. Dan kita nak baca pengalaman daripada kiriman-kiriman yang dikirimkan. Sekejap. Tukar efek ni. Kononnya kadang-kadang orang macam on the phone kan nak step romantic kan. Kadang-kadang macam on the phone macam first time call macam like nak step macam manly voice kan. Hello, you buat apa? Itu bukan manly. You dah makan? I miss you. Kira nama dia Abang Zah. Zarul Amrila. You I miss you. Dia ada efek ni whistle Oh, best. Okay. Next story. Boleh. Kita bacakan kisah
Yang ini tentang pengalaman yang nak saya bacakan ni. Kiriman ni datang kejap. Mana tadi tu? Ni dia, okey. You. Peristiwa ini berkenaan dengan You. I miss you. Kumpuk kan? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, kita teruskan dengan kisah daripada pengirim kita dengan cerita ni sebenarnya yang dikirimkan pada saya ni. Bila saya baca pengalaman ini, dia bukan tentang hantu tau. Dia bukan. Trauma. Bukan. Dia Hayalan. tentang jelmaan. So ini datang daripada Zan namanya yang berkongsi pengalaman. Kejadian ini berkenaan dengan harimau jelmaan. This is an old drama. Harimau jelmaan yang ada di salah sebuah ladang pokok getah di Malaysia. So dia kata kat sini, Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman saya dan ini kejadian ada dekat kampung saya. Sehingga hari ini ia adalah satu perkara yang dibualkan oleh orang kampung. Malah ada yang mendakwa telah secara empat mata bersemuka dengan makhluk ini. Ini berkenaan dengan harimau jadian. Harimau ini difahamkan adalah penunggu yang menjaga dekat kawasan ladang pokok getah di kampung saya, jangan sebutkan nama kampung, yang terletak dekat Johor. Jadi tak semua orang akan nampak harimau ni. Lazimnya kalau yang nampak harimau ini digalakkan untuk teruskan perjalanan. Jangan takut dan jangan terus merenung dan memandang mata harimau ini. Dengar cerita daripada beberapa orang yang saya kenal, termasuklah daripada seorang jiran saya. Jangan takut kerana beberapa orang individu orang kampung telah pun menyajikan ancak kepada harimau berkenaan, dan ancak ini adalah sejenis sajian yang diberikan kepada seekor jin jelmaan harimau supaya dia menghormati kita dan tidak mengganggu kita penduduk kampung. Malah jelmaan harimau ini hanya dinyatakan beberapa kali berlaku, tetapi tidak ada benda yang serius. So saya pun rasa curiga tentang kesahihan cerita penunggu harimau dekat kampung saya di Johor. Sehinggalah pada satu hari saya berada dekat ladang yang mana harimau ini seringkali difahamkan berkeliaran dekat kawasan ladang pohon getah. Pada masa itu saya kembali ke ladang itu kerana ayah terlupa barang-barang kerjanya yang diletakkan bersebelahan dengan sebatang pohon di tepi pondok tempat dia selalu berehat. Saya kembali menunggang motosikal bersama dengan adik lelaki saya. Sampai saja dekat pondok tu, saya pun turun daripada motosikal dan mengambil beg ayah yang tertinggal tadi. Sekembalinya ke motosikal, adik saya menepuk bahu beberapa kali. Saya toleh dan bertanya pada adik, "Apa?" Kemudian adik mengangkat jarinya. Lepas tu adik kata, "Rimau." Saya terperanjat bila mendengar adik kata rimau. Saya tanya, "Mana?" Dengan matanya dia menunjukkan menjeling ke sebelah kanan. Bila melihat wajah adik yang sangat takut, ia melambangkan seolah-olah harimau itu berada dalam jarak yang sangat dekat dengan kita. Macam dia macam. Apabila saya toleh, Casey, alangkah terperanjatnya. Memang jarak harimau tu dengan saya dan adik yang ada dekat motosikal lebih kurang dalam 10 hingga 15 meter saja. Sedang berjalan dengan dalam keadaan yang sangat perlahan. Hati saya ni mengatakan, kau pergilah perah minyak, tinggalkan cepat kawasan tu. Dan dalam masa yang sama juga hati saya kata, jangan, kalau dia kejar kau macam mana. Jadi saya dengan adik hanya memerhatikan harimau tu bergerak perlahan-lahan, bergerak dan terus harimau tu berlalu pergi daripada pandangan kita.
Nasib baiklah dia tak nampak kita. Mungkin tak perasan agaknya. Tak rasa nampaknya. Mungkin dia tak macam tak. 10 meters. Dia praise. Engkau dah kasih aku sajian, aku tak kacang kau. Mungkin. Dan katanya betul juga kata orang-orang kampung, sekiranya nampak harimau ni jangan takut. Teruskan perjalanan. Harimau ini tidak mengganggu sesiapa yang bertentangan dengan harimau berkenaan, kerana ada segelintir orang-orang kampung sudah menyajikan ancak kepada harimau berkenaan, harimau tersebut. Ancak tu macam makanan sembah-sembahan Saya rasa macam itulah, macam sajian itulah. Macam, tapi ini perkara tolong jangan rujuk, buat jangan buat. Rujuk pada ustaz Ustaz kata nak sajikan makanan boleh, sajikan pada KC dengan pizza. Ya, kami terima. Asalkan halalan Taiwan. Dengan hati dan perut yang terbuka. Ya. Betul. Aduh. Kami kuat sekali Dua hantar makanan macam ni Apa yang makan tu? Apa nama ancak tu katnya? Selalunya kalau ancak ni sajian dia seperti ayam, ada telur. Yang raw. Ada yang dipanggang. Selalunya dipanggang, dia masak, dia saji. Dia panggang. Telur. Ayam panggang. Telur, ada pulut kuning. High life. Pulut kuning ada. Kemudian diletakkan atas daun pisang. Dan dia disajikan lah. Dia kata contoh, ini sajian aku buat untuk engkau, tolonglah jangan ganggu Tok Harimau, jangan ganggu orang kampung. Dia macam kira-kira bribe lah. Dia bribe lah. Cuba buat suara harimau. It is literally using the word raw. I can hear the R-O-A-R. No, it's supposed. Baru betul. Roar. LOL. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan Roar. kita simpan dan yang syilid jangan dicari. I blame you on spelling. Yes. Okay. Kita teruskan dengan kisah malam seram di pagi hari. Kenapa? Tak ada, saya tak tahu macam mana Casey boleh buat bunyi. Wah. Okay, bunyi yang awak rasa awak hebat. Okay, saya rasa saya hebat. Okay. Ini bunyi yang dia rasa dia hebat, dan kehebatan tu macam similar lah with the original. Oh, that's tough. Bunyi awak rasa hebat. Apa tu? Kucing. Are you laughing because I'm laughing or what? Tak ada. Tak ada, pasal ketawa lah. I know. Ketawa. Kucing. Ada lagi tak? Bunyi yang awak rasa hebat. Bunyi rasa hebat. Yang awak rasa awak boleh buat macam expert lah kira. Tu je. Aduh. Okay. Fiza baca ni kisah pendek sikit. Okay, saya pendek. Okay, bagus. Tajuk ni apa? Dari Cici. Okay, ni adalah cerita baru lah. Not bad, Casey. Not bad at all. Yeah. Tahun 2023. Sebab dia takut dengan Bulan berapa? Bulan 6, Casey. Bulan 6 jauh juga. But still Yeah. from like kadang-kadang 2017. 2017 ni jangan bohong Malam seram 2019. Nak bohong biar bertempat. Nak bohong kau tengok. 2019. Okay, silakan. 2018 pun ada juga. Ada 2019 tak ada. Jom malam seram di pagi hari. Bismillah. Ni kira macam pekerja yang macam like so far boring. Okay. So kiriman ini adalah dari Cici. Katanya saya adalah salah seorang pengusaha kantin di salah sebuah satu perusahaan perusahaan tambang batu granite. Apa tu? Batu granite perusahaan. Perusahaan tambang batu granite. Tambang mungkin macam kilang tak ya? Ni Indonesia kan? Oh ya, betul. Betul. Di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Oh, KC fans awak sampai di Riau Well done 5 So proud of you, bro. Riau taklah, saya ada sampai Okay. So macam-macam orang pernah bekerja dengan saya. shop Telling a story right now. Okay. Orang pernah bekerja dengan saya
dan macam-macam kisah seram yang pernah saya lihat. Kantin saya berada di tengah-tengah perusahaan tambang granit. Semestinya sudah tahu bahawa tambang granit pastinya berada di dekat dengan hutan dan juga bukit-bukit. Jadi pekerja di kantin saya ni kesemuanya orang perempuan. Mereka bekerja memasak makanan untuk para pekerja granit, batu granit di situ. Jadi pada satu hari pekerja saya yang baru sahaja beberapa hari bekerja sedang kupas udang. Yalah, nak masakkan nanti kan. Sementara beberapa pekerja lain pun sedang sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Dia kupas udang sambil berbual dengan temannya. Tapi tiba-tiba sahaja dengan pandangan kosong dia masukkan Masukkan apa? satu persatu udang mentah tu yang sedang dikupasnya tu. Tiba-tiba muka dia macam dia punya expression kosong tau. Dia ambil udang masuk dalam mulut dia. Ambil udang mentah masuk dalam mulut dia. Ambil lagi masuk Dia dalam makan mulutnya. lah. Dia teman di sebelah terkejut. Dia kata, apa kau buat ni? Langsung dia panggil saya sebab kawan tu dah tak lagi react dah. Dengan muka dia tanpa sebarang expression. Dia berlari kejar saya, panggil saya untuk melihat apa yang tengah terjadi. Sementara kawan-kawan yang lain dah mula pegang dan tahan dia supaya dia tak terus makan udang-udang mentah tu lagi. Dan kawan kita tu dia meronta sampaikan dia lari menuju ke peti ais, buka peti ais tu dan dia keluarkan seekor ayam mentah. Dia keluarkan dan dia terus gigit dan dia makan macam gitu. Nak muntah aku. Nak muntah. Tukar? Tukar apa? Sekejap. Tukar cerita. Muntah. Okey. Lepas tu kita tahan lagi ni. Tangan dia capai. Satu lagi apa tak? Tukar apa? Ikan mentah. Kami semua tak cukup kuat untuk tahan badan dia yang sangat kuat. Bayangkan kita ni tarik ayam, tarik ikan dari dia sedang yang sedang digigitnya tu. Lepas tu dia berhenti dan dia tengok kita. Apa dia buat? Dia ketawa macam gitu. Dia terus lari masuk ke dalam tandas sambil mengilai. Lepas tu dia membuka paip air dan baring di bawah paip air tu dan masih mengilai dalam keadaan bawah paip air dan ketawa tanpa berhenti. Untuk dipendekkan cerita, kami terus minta bantuan pada Pak Security untuk pindahkan pekerja tu ke dormitory. Dan kami minta bantuan Pak Ustaz untuk dapat merawati pekerja saya ni. Setelah sedar, kami bertanya padanya apa yang terjadi. Katanya dia dijemput untuk makan kenduri di sana, katanya. Situ orang-orang tu panggil dia makan kenduri. Dan dia menunjuk ke tempat crusher, tempat pemecah batu granit. Tempat yang the machine. Ya, ada orang panggil dia pergi situ. Mungkin di sana ada perkampungan yang tak terlihat. Begitulah kisahnya, Casey. Minta maaf, ada bahagian-bahagian yang saya tak dapat ceritakan sebab saya tak pandai bercerita sangat. So ada banyak cerita yang berlaku sebenarnya dalam hal itu, tapi saya tak sempat nak ceritakan. Dan saya pernah saksikan pekerja batu granit tu kena rasuk dan minta darah ayam hitam. Ada pekerja kantin yang keturunan buaya putih minta makan telur mentah. Ada juga pekerja kantin yang kena rasuk panglima hitam, penunggu hutan dan macam-macam lagi. Inilah cerita yang sempat saya kongsi dan untuk kisah ceritakan dalam Malam Seram dari Cici Santi, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan
dan yang syilid jangan dicari. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Okey, terima kasih. Kisah seterusnya kita nak bacakan. Ya, tadi kisah kerasukan berlaku di... Sebab kawan dia kata ada penunggu yang panggil kan. Can you imagine if she goes there? Sebab tu dangerous. Sebab tu tempat kan, menghancurkan granite. Oh, si. Makhluk jin ni dia jahat juga Kan? Dangerous. 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 Maknanya jin yang dangerous. Okey. Jin naughty. Berarti jin dalam movie The Jin Naughty. Teruskan. Kejap mana tadi cerita saya? Ni dia. Kiriman ini datang daripada pengirim bernama Bella. Betul lah mana Bella? Contact lens. Bella, okey. Assalamualaikum. Belilah nanti. Tutup tapi awak dah tu awak dah kat sana, saya nak beli. Hari ni dah 14. Nanti I send lah. Gitu. Dah gini-gini kan. Okey, jom. Aduh, mata aku sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kiriman ini datang daripada pengirim yang bernama Bella. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apsal. Tengok dia orang Singapura ke Malaysia ke Indonesia ke. So tadi kan pakai Pulau Riau kan. Ini daripada Singapura. Okey. Berlaku di Chua Chu Kang. Saya tinggal di sebuah blok dekat Chua Chu Kang, yang mana blok saya menghadap iaitu court bola keranjang. Bola keranjang tu basketball lah. Cerita-cerita bola keranjang ni. Ada keranjang. Court bola keranjang. Malam-malam saya suka berbual dengan boyfriend saya dekat koridor. Dan memandang ke arah court bola keranjang. Kadang-kadang saya berbual dengan boyfriend dia. Mungkin waktu court tu tengah busy, orang tengah main basketball, budak-budak tengah mungkin berbual kat bawah. Dan ada kalanya saya berbual dengan boyfriend saya pada waktu lewat malam, yang mana court bola keranjang tu dah tak ada orang. Semua dah naik, dah tidur. So salah satu malam tu saya sedang bercakap dengan boyfriend saya. Saya cakap dengan boyfriend saya dekat court bola keranjang tu, dia dah gelap lah. Lampu dia agak malap, dah tutup kerana dah malam. Ini untuk menghindari daripada budak-budak menggunakan court bola keranjang bermain basketball ke bermain bola menggunakan court tersebut sampai lewat malam. Selalunya lampu akan padam sekitar pukul 10 malam. 10 je, boom, lights off. Okay. Dan cuba ada lampu yang sama je lah. Sedang berbual dengan tunang saya dengar bunyi orang bouncing ball. Okay. Tengah bounce ball. So saya pun toleh melihat ke arah court bola keranjang. Tak ada orang pun main basketball. Tapi dengar, sebab saya ni tinggal depan court, jadi bunyi basketball tu, bola yang dilantun sangat selalu sangat saya dengar. Kata dia. So dah cam lah. Dia tahu ni mesti. Tapi tengok tak ada. Pelik pula, dengar basketball tapi tak ada orang main. Kemungkinan agaknya bunyi tu datang daripada bawah blok. Tapi dalam hati saya tak mungkin bawah blok. Kalau dekat bawah blok bunyi dia lain. Ini bunyi dia datang daripada court bola keranjang tu. So tengah berbual dengan tudang, saya tengok mata tengah cari mana budak-budak ni. Tup. And then tiba-tiba what? Dekat court bola keranjang dia ada basketball punya hoop. Kan dia hoop tu. Hoop tu ada jaring-jaring. And then suddenly nampak hoop tu macam jaring tu bergerak. Gila. Seolah-olah ada orang campak bola, tapi bola tu saya tak nampak. Macam tuk. Wow, an imaginary ball. And then saya cakap kat tunang saya, I dengar orang main basketball tapi tak ada orang. Gila. And then tunang saya not helping. Dia kata, jangan-jangan hantu tak. I hate it when people do that. I paling pantang kalau aku dah takut. Lepas tu saya terus masuk dalam rumah, tutup pintu, marah tunang saya, terus letak telefon. Dia call saya berkali-kali, saya tak jawab pada muka. Kau betul? Aku dah takut kat sini. Kau cakap entah it's not helping me, Itulah kisah. Kenapa kenapa perlu benda? Kesian tunang tu gurau apa. It's not funny. You Asal? kena
bertempat. Dia kena gurau bertempat. Macam tu I tengah takut ni. I think it has happened before. I can't remember. Was it a friend or something like that? I really it's my pet peeve. Macam like first of all I tengah takut just wait lah. That's it. Aku unfriend kau habis-habis punya. Entah. Unfriend habis-habis tu macam mana? Cuba tunjukkan. Unfriend habis je lah. Dulu saya lagi waktu saya kecil-kecil kan, kalau nak pergi tandas kan, lepas tengah tengok cerita seram ni. Dulu kan kita the Netflix generation will never understand the struggle of berlari waktu iklan. Oh. They will never understand. Sebab bagi mereka mak bapak dia boleh pause. Boleh pause, pergi toilet dan balik kan. Dulu waktu kita tengah tengok cerita seram ni, kalau di TV kan, kita ada buat commercial break You lari pergi toilet and you want to make it back in time kan. Lazimnya commercial break dalam 3 hingga 5 minit lah. So lari ke toilet. Kalau you akan miss the first part. Usually you can miss the first 10 seconds mungkin. Dah start. Perut masih sakit ni. You ada orang tukang call. Dah start. So nanti kalau terseram kan, kita akan takut ke toilet kan. Bapak saya akan cakap bingit babe, bingit. Tapi bapak punya pasal jadi tak boleh tunjuk bingit lah. Tak boleh. Tak boleh Kena telan je lah. Pergi toilet, bapak saya takut kan. Not funny babe. Kenapa? Tapi ni semua zaman kecil-kecil lah saya rasa. Sekejap Okay. Kita nak baca kisah seterusnya. Ada orang request cerita tentang apa ni, Poch. Oh, Poch. Ya. Okay, cerita tentang Poch. Fiza bacakan. Bagi anda yang tengah tonton ini adalah rakaman. Kita rakamkan lebih awal lagi. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share. Sebab selalunya kita akan ada screen lagi 2 untuk melihat komen dari YouTube, dari Facebook, lepas tu komen melalui WhatsApp kadang kan. Tapi hari ni tak ada. So jangan lupa untuk tekan button like dan terima kasih untuk super chat awak walaupun tak dapat terlihat sekarang ni. But kalau ada, terima kasih banyak untuk super chat, untuk super stiker awak, untuk super apa lagi ni? Super chat, super sticker, super thanks. Super thanks. Lepas habis kan. Habis live. Dan juga terima kasih untuk mereka yang tak jenuh-jenuh tekan butang like, subscribe dan share. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So ini adalah kiriman dari Nora. Kisah yang ringkas. Silakan Fiza. Katanya, salam Casey, boleh panggil saya Kak Nur je. Saya adalah peminat seram Casey dari zaman radio dulu. Saya ni orangnya orang Tawau, Sabah. Oh, orang Sabah. Ya. Saya nak berkongsi pengalaman seram saya semasa saya menjalani aktiviti perkhemahan di sekolah saya. Waktu tu saya darjah 6. Oh, Kak Nur kecil. So Kak panggil Kak Nur. Oh, mungkin lah. So waktu darjah 6 tu belum lama dulu lah kirakan. Okay. So begini kisahnya Casey. So ini adalah waktu saya di dalam aktiviti perkhemahan sekolah masa darjah 6. Satu petang tu, what happened is saya dihantar oleh bapa saya ke sekolah untuk ikuti aktiviti tersebut. So dah sampai aja. Lepas saya salam bapa saya pun berlalu pergi. Saya pun berkumpul di kawasan lapang sekolah tu dan cikgu buat pemeriksaan satu persatu. Okay. Lepas tu kami bertolak pukul 2 petang dan sampai ke kawasan perkhemahan pukul 4. Dekat situ dah ada cikgu-cikgu yang lain yang dah pun siang-siang menunggu. Dah prepare lah untuk menunggu kami kan, para pelajar untuk sampai. By the way Casey, kawasan perkhemahan kami ni kawasan hutan tau. So bila sampai tu je, tiba-tiba saya ni meremang. Kami pun macam biasa kan, pasang khemah, mandi, lepas tu makan. Lepas tu adalah sedikit persembahan, joget-joget, nyanyi-nyanyi sebagainya. Okey, biasa-biasa je. Selepas habis semua persembahan, kami pun diarahkan untuk masuk ke dalam khemah mengikuti kumpulan masing-masing. Dalam khemah ni ada 3 orang, termasuk saya. Kami diberikan setengah jam untuk mengatur tempat tidur, berbual sekejap, lepas tu please terus tidur, okey? Cikgu akan meniup apa? Whistle untuk menandakan waktunya untuk tidur. Maka bermulalah kisah seram saya.
Malam tu memang tak dapat tidur malam. Mungkin banyak sangat minum kopi kot. Also I need to ask, why is the school giving coffee to primary 6 students? Primary 6? Primary 6. Saya dah jenam. So okay, we'll take that up with the school, okay? Tahu juga Dah janam ada sajian kopi Sekolah menengah tak ada kopi. Dah jenam ada kopi. Kemain. Okay wait, cuk. Mungkin ini cerita lama. Cerita lama dulu macam kopi, Milo, Kopi teh dulu tu. belum lagi dalam kategori Kafein lah. Kopi dalam kategori Macam kategori macam Milo, what, by the way food. Okay. So semua dah tidur mati dah, kawan-kawan dia dah, kecuali saya. So apa lagi, saya pun ambil torchlight. Pelan-pelan saya ambil buku komik. Saya pun baca sebab boleh nampak kan. Saya pun buka lah sikit pintu kemah tu, ambil angin sikit. Jadi tengah-tengah saya baca buku komik ni, Casey, kemah saya bergegar. Saya terkejut. Saya terkeluar. Tak ada orang pun. Saya fikir ini mesti kawan saya, sebab saya ada kawan ni naughty tau dia. Agaknya dia lah si Dajjal tu. Ni perkataan dia. Saya pun tutup kemah tu. Tutup. Ni dia mesti kerja dia ni, nak kotorkan saya. Saya tutup pintu kemah tu, saya tarik selimut dan saya tidur. Tiba-tiba saya rasa macam lain macam. Saya rasa kawan saya kat sebelah saya ni macam lain macam. Saya ni membelakangi dia tau. Macam gini dekat belakang saya kan. So saya perlahan-lahan pusingkan badan saya dan saya menghadap kawan saya. Tutup mata kan. Saya buka mata sahaja. Ya Allah, Mister, apa saya nampak? Saya nampak ada pocong tengah senyum dekat saya. Saya tutup muka dengan selimut. Tiba-tiba je, ya Allah, Pocong. kawan saya bisik dengan saya. Apa? Oh bukan, dia bisik dengan saya. Apa dia cakap? Kau tidur ke? Casey, saya tak boleh tidur, Casey. Sampai je subuh tu, saya terus keluar dari kemah dan berlari ke kemah kawan saya. Memang kecoh pagi tu. Itu adalah pengalaman saya yang seram, yang buat saya trauma dengan perkemahan buat tahun-tahun lamanya. Selamat malam seram di pagi hari. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Okey, terima kasih Fi dan Gamal. Terima kasih pada pengirim yang bernama Nora awal tadi dengan cerita di Tawau, Sabah. Ya, ini berlaku ketika dia ada camp sekolah. Selalu benda ni tidur-tidur kat sebelah yang seram tau kadang. Saya pernah share yang suaminya tidur atas katil, ingatkan isteri kat sebelah. Dia balik rumah kan, dia macam steady. Oh, isteri aku lah. Dia balik baring. Dia lupa yang isteri dia dah beritahu, abang malam ni saya tak balik, saya tidur rumah mak bang yelah. Balik dia nampak isteri tengah tidur lah. Dia pun tak teringat, nak kejutkan ke? tak teringat yang isteri dia dah cakap dekat rumah mak. Bermalam kat sana. Dia masuk rumah, dia dah mandi, bertuala, dah keluar dari toilet, isteri dia masih baring. Dia naik atas katil, dia baring sebelah isteri dia. Lepas tu dia dalam hati dia tengah baring. Something is not right. Dalam hati dia, apa hari ni aku lupa. Dia macam something dia macam lupa lah. Apa yang aku lupa Dia fikir balik. Dia fikir. Lepas tu dia pun miringkan badan. Sebab isteri miringkan badan untuk ambil phone. Maybe something on the phone lah, aku lupa. Dia angkat phone. Dia buka WhatsApp. Isteri dia message. Isteri dia tanya, abang dah balik? Lepas tu dia tengok scroll, ada previous message, abang jangan lupa
Saya kat rumah mak. Lepas tu dia dah miring tau ni. Dia miring dalam hati dia. Kalau isteri aku dekat rumah mak, di belakang ni siapa Then what happens? Yang saya ingat, lepas tu dia pelan-pelan dia tengok dah tak ada susuk tubuh tu yang baring sekatil dengan dia. Astaghfirullahalazim. Suami-suami dia gitu, suami-suami ni ramai suka pelupa. Memang. Siapa suami anda yang kaki pelupa? Buat tu lepas tu kejap, sabar. Sabar. Okey, kejap. Okey, salah. Ni. Siapa suami anda? Kamera buka dua lah. Jadi yang tengah nampak. So that's the point. Siapa suami anda yang anda dah pesan berkali-kali lupa? Abang. Siapa? Tangan. Dia kan nampak sikit. Aku kasi pengalaman. Baca cerita seram, jom. Malam seram pagi hari. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kiriman yang saya nak bacakan berikut ini. Ini adalah satu pengalaman peristiwa seram. Ini datang daripada pengirim kita bernama Yazid. Betul namanya Yazid. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Yazid nak berkongsi satu peristiwa seram. Pengalaman yang terjadi kepada diri saya sendiri. So apa yang berlaku, saya ni tinggal bersama dengan saya dulu tinggal bersama dengan ibu saya, Okay. Dan sekarang ni saya dah pindah tinggal tinggal sendiri bersama dengan isteri lah. Rumah ibu saya dengan rumah saya tak jauh ke si, hanya beberapa blok saja jauhnya. Jadi lazimnya kalau nak pergi rumah ibu ataupun ibu nak ke rumah saya, hanya perlu berjalan kaki dah sampai. Dan kadang-kadang waktu malam ni adik saya ni akan hantar lauk. Bestnya. Ibu saya akan call, dia kata, "Zik, dah makan?" Belum mak. Lepas tu nanti, "Zik, kau nak makan tak? Kau dah masak ekstra ni." Nak. Sebenarnya mak bukan masak ekstra. Mak ni macam selalu anak dia duduk kan, selalu anak makan. Dia macam, aku nak kasi anak makan lah dengan isteri dia lah. So dia call. Tak tahu. Awak mak ke? Tak tanya. Lepas tu lazimnya kalau mak call, saya cakap, sudahlah mak, malas nak ambil lah. Agak-agak apa je jadi. Mak dah Nanti hantar. tak, dia akan hantar adik saya. Adik saya pula, dia memang suka hantar. Apa pasal? Sebab setiap kali dia hantar, saya akan kasih dia 10, 20. Bagus. Baguslah kan. Jadi nanti adik saya akan datang, hantar lauk. Datang kat rumah, tuk, abang ni, Hana ni. Nanti saya kasihlah dia 20 ke 10. Rumah pun tak jauh, berapa blok je. So nanti dia kata terima kasih kan. Lepas tu dia balik. Selalunya bila adik saya nak balik, saya akan gurau-gurau dengan dia. Saya akan kata kat dia, balik tu baik-baik Konon-konon nak takut-takutkan adik saya lah. Adik saya akan cakap, meripik lah bang ni. Dan dia akan terus balik. Begitulah keadaannya kalau adik hantar lauk daripada rumah, saya akan takut-takutkan dia. Sehinggalah pada satu hari, bila adik balik tu, saya keluar, saya tengok dia kat jalan lah. Tengah jalan. Adik saya toleh kat belakang. Dan bila saya nampak adik saya toleh belakang, memandang ke arah saya yang tengah diri kat koridor, tiba-tiba adik saya macam boleh nampak reaksi dia macam terperanjat. Macam tengah tengok terperanjat. Lepas tu saya pada mula perasan dia terperanjat. Dah tu dia lambai kat saya. Saya pun lambai kat dia. Dan saya kata, baik. Saya konon takut-takutkan dia lah. Gila. Dan dalam masa yang sama, bulu rumah saya meremang tiba-tiba kat luar rumah. Dalam hati saya ni, kenapa pula aku yang meremang? So adik saya pun balik, saya pun masuk dalam rumah. Dalam beberapa minit lepas tu, adik saya telefon rumah berbunyi. Ring. Saya pun, hello. Contohlah telefon rumah berbunyi. Hello abang, adik dah sampai rumah. Sebab katanya adik saya kalau selalu balik rumah, dia akan call yang dia dah sampai rumah. Adik dah sampai rumah bang. Baguslah.
Abang, tadi kakak kat sebelah abang. Adik dia tanya, kakak kat sebelah. Kemudian saya cakap, kakak kau dalam bilik lah. Lepas tu tadi adik terperanjat dekat sebelah abang, nampak ada kakak tengah berdiri. Dan saya pun cakap, dah kau jangan nak takut-takutkan aku kata saya dekat adik saya. Lepas tu adik saya cakap, bang, sumpah bang tak bohong. Tadi nampak ada perempuan diri sebelah abang yang kakak tadi. Itu yang adik terperanjat kalau abang notice. Lepas tu saya kata pada adik saya, dah kau jangan merepek. Okay, thank you, hantar lauk. Saya pun letak telefon. And then saya terfikir balik, adakah mungkin kerana inilah meremang. Awal tadi bulu rumah saya meremang. Betul. Selalu saya prankkan adik saya. Baik. Last saya yang kena. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Okey, untuk malam dan pagi hari kita dengan Faye, Kamal juga Khalid. Dan kita nak tanyakan pada mereka minggu ni, kalau minggu lepas, kalau awak belum tonton lagi, go and check out last week's episode sebab telah memberi kongsi dengan kami kenapakah harga Singapura makin naik, makin mahal, dan when is a good time untuk awak nak jual rumah. Sebab kalau kita ni assume aja, kita mungkin terjual rumah pada harga yang kita akan rugi, kan? So everything is a calculated move tau. Dia bukan macam jual second hand bag dekat Carousel tau. Yang awak boleh macam rugi 200-300, mungkin 1,000. But this is rumah. Jadi minggu ni kita nak tanya pada mereka bertiga pula, when is a good time to buy? Bilakah masa yang baik untuk beli? Kalau minggu lepas tentang untuk mereka yang nak jual, minggu ni untuk yang nak beli. For everyone yang nak beli ni, interest, orang akan cakap, okay, interest selalu tinggi. It's not good to buy. Is it a good time to buy? Kalau interest tinggi, bank interest tinggi. It's bank not interest good to buy. Okay, dalam history in bank interest kalau kita tengok balik, we looking at all the peak, there's only 4 kali je yang dia pernah naik. So every time saya akan tunjuk satu slide ni. Okay, kalau kita tengok dari slide ini every time interest kalau naik, dia punya transaction is very low. Okay, what happen bila interest turun? Bila interest turun, transaction start to go up. Okay. So kalau kita tengok, I see. So every time kalau kita tengok against the transaction dengan interest I see. Okay. So people who already buy previously at a high interest. Okay, bila interest turun, transaction naik, harga pun naik. Jadi orang akan start making some money. Example, in 2019, saya ingat lagi that time kita sendiri beli 2 bedroom in Tampines. 2 bedroom private condo in Tampines. At that period, people akan cakap, it's too high. Mahal sangat, susah nak dapat. But at that period, we only got that 2 bedroom at 800,000. Wow. So at 800,000. So what happens sekarang is that already appreciate after I think about 3.5 years, appreciate almost to 1.2. So this is a period sekarang orang akan cakap, wah ni dah terlalu tinggi lah, tunggu lagi harga turun. Tak. Because that's the reason diorang naikkan interest. Diorang try to control the price of the property lah. Jadi kalau kita tengok balik, kaji daripada kita punya slide yang kita tunjuk ni, interest is already at a high. And it's already going to be stable. Kalau kita tengok interest sekarang is about 3.5 to 3.8. Okay. Jadi transaction dia low pasal orang tak nak beli. So every time kalau kita tengok orang kurang beli ni, this is where interest start to turun, transaction akan naik. Bila transaction naik, harga naik. So that is where you will start make maybe another 3-4 years, you akan see the profit lah. So now is the point that interest tengah naik. So apa yang kita tunjuk ni is just facts and figures. So if you look at the peak now is already reached the peak. Pasal yang macam I think previously Khalid did talk about HDB ataupun private owner, private developer, they ramp up the volume. Kenapa? Is to control the price. Diorang tak nak sampai especially HDB tak nak sampai kita tak boleh mampu untuk beli. Kalau there's no cooling measures, definitely harga rumah akan
melambung lah. Akan lagi melampau So dia sama juga macam saya cakap, kita nak kena tengok kedudukan sendiri. So kalau kita harga rumah sekarang paling tinggi, tapi kita ada kemampuan untuk beli. Bukan saja kemampuan tau, kita nak tengok kita punya sustainability tu, kita cukup tak tahan maybe 5 tahun, maybe 7 tahun. So kalau kita ada debt reserves atau debt buffer yang orang suka cakap tu, dan bila interest rate mula tu turun, baru lagi banyak orang mampu, lagi banyak orang bersemangat untuk beli, barulah kita akan tengok harga-harga rumah mula bernaik. So this has been shown based on the punya graph yang Kamal tunjuk tu, bila interest rate dia tinggi, orang takut nak beli pasal tak mampu nak bayar kan duit bulan-bulan. That's why volume transaction dia start to turun, then harga-harga rumah start to stabilize. Okay, then lepas tu bila interest rate mula berturun, then barulah orang mampu dan berasa lebih semangat untuk membeli, dan daripada situ kita akan nampak harga-harga rumah naik. Sama juga in 2013 interest rate juga naik, cooling measures masuk, harga-harga rumah turun. Lepas tu in 2019 interest rate turun, semua orang pergi beli rumah, harga-harga rumah pun naik. So it's a property cycle lah. So in your opinion lah, sebagai ejen hartanah yang memang professional, you have these numbers and you tahu all this like macam turun naiknya trends and all kan. Kalau you buat pilihan antara interest rate tengah turun, harga rumah naik, atau versus interest rate tengah naik, harga rumah tengah stable. Okay. So banyak kalau orang tanya, siapa-siapa tanya ejen lah, bila-bila lah sekarang ke dulu ke in the future, is it a good time to buy? Semua ejen akan cakap yes. But apa yang kita dah tunjuk ni, kita pun cannot say yes atau no, but because of the facts and figures, so you have to decide. This is a good time to buy because of the interest at a high, then transaction turun, definitely harga akan stable. Macam Khalid cakap, definitely harga will naik once interest turun lah. Bagi saya pula, actually kita macam saya cakap, tengok kedudukan kita. So kalau harga rumah paling tinggi, berapa lama kita boleh bertahan untuk membayar rumah tu? Kalau kita tak buat kiraan yang betul, kita tak tahu berapa lama kita boleh tahan, interest rate kalau continue to naik, harga rumah continue to naik, dan kita mampu tak nak bayar. Kalau dah tak mampu nak bayar, dan kita desperate to sell, then harga, semua orang akan panik kan. Tapi kalau bila interest rate is low, kita beli, mungkin dia punya exit point tu is shorter. Tapi kalau kita beli harga yang tertinggi, kita punya exit point tu will be longer. So itu yang kita buat kiraan dengan teliti lah sebelum kita membuat nak beli apa-apa property pun. Okay, so lebih penting actually kita punya exit strategy. Okay, untuk membeli yes, tapi bila masa kita nak exit tu, we need to know what is the plan. Not only bila beli, tapi untuk exit juga. So if you guys have any questions with regards to your property, nak buat a property check or nak buat a pre-planning, for your own property journey, you can just give us a call at 90 400 400. Wah, thank you Faye. Faye, kamu juga Khalid, dan I rasa this very important. Takut kalau kita dah beli, kita dah tercekik ke atas, and it's like kita akan rasa macam helpless tau. Correct. And this is really what I like, because they going to give you the reality check, property check and reality check juga. Sebab every individual is different. Kalau kita nampak kat Instagram, Eden ni beli ni, I pun nak mampu jugalah. But we want to know what is the reality for us kan. So jangan lupa call them right now, 90 400 400. Faye, Kamal dan Khalid. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Itu dia, Faye, Kamal dan juga Khalid dalam property health check experts ya, untuk awak dapatkan sebarang pertanyaan tentang jual beli rumah awak, dan especially bila awak tengah terfikir rumah semua tengah mahal sekarang, tapi should we buy rumah sebab harga rumah akan terus naik. Kan sebab seperti mereka terangkan bahawa di Singapura ni kita mempunyai tanah yang sangat terhad. So bilakah masa yang terbaik? Awak bertanyakan pada Faye, Kamal juga Khalid. 90 400 400. Dan awak tadi actually I was very interested tau, bila kata tentang cerita yang kata pasal dia suka tease adik dia suka prank adik dia kan. Betul. Last time dia kena prank kan. Yes. It's always in the movies kan, orang yang suka prank orang tu, dia yang selalu akan terkena dulu. Kan? Pernah tak awak, okay, to be honest lah I tanya pada Casey. Sebab Casey selalu akan, you love to prank people. Bila masa I love to prank You people. do it to me. No, tak ada prank seram apa. Dulu muda-muda pernah lah. Sekarang dah lama tak boleh. Dah tahu yang awak tak suka, tak buat lah. Mana dia buat? When was the last time I prank you? Yes, you will like stand diam-diam. Macam
Kau tengok diri diam-diam pun dianggap sebagai prank. Macam mana? You know what you're doing? Come on, I don't have to explain. Yang kali baring je lah. You akan diri macam ni. Nanti dia akan calek. It's scary, you know. Why is so scary about standing like that? No, the context of story. Dia macam, why can't you talk? Kasi Okay, orang perempuan ada je salah. Dia nak cakap, kau tengok aku diri Okay, diam-diam ni. I'm not good at storytelling, but you know what I mean kan. Dia kalau macam kat rumah tu, dah malam-malam buta, ni kalau saya pergi toilet ke, saya keluar kat dapur ke, nanti dekat tepi gini. Why can't you say hello? Why can't you say about apa? Why can't you say something? I tak- Why must you stand? Okay, why? That was not me, you know. You sure you saw me? It is you. Ya ke? You jangan nak feeling. Why? Udah tujuan nak ganggu orang Tak sebenarnya. ada. Tak bawa gitulah. Diri okey lah, diri tepi toilet diri. Tadi macam few days back kan, last week itu I diri. Habis asal you diri sini? Cakap panas lah di bawah aircon. I explain to you what? Nampak? Oh, okay. Tengok, kau tengok. Anyway, okay. Sebab 2-3 minggu ni dia punya bahang dia. Panas ya Allah. Dah buka aircon pun terpaksa diri bawah aircon. Sejuknya. Tapi dia lain macam sikit. Dia jenis yang aircon kipas. Saya pagi-pagi boleh demam tau. Every time kalau macam bangun pagi gila kan, macam let's say pukul 5 pagi dah bangun kan, saya akan betul rasa demam. Macam like demam babe. Dia punya demam tu macam sebab dia buka aircon, dia buka kipas. Saya cakap awak matikan awak. I tengok anak tengah demam ni awak. Saya akan rasa demam. Danny just no city. Okay, next story. Kalau dah ada snow boleh keluar snow. Okay, awak baca ni last cerita awak. Nanti kalau ada time kita baca. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan lupa kalau sedang menonton, terima kasih sekali lagi pada yang telah memberikan sumbangan super sticker super chat. Yang penting jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk subscribe ke channel Fiza O. Dan Fiza, kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, Fiza sebenarnya berada di Tanah Suci. Dan insya-Allah berada di Kota Madinah. Dan mengunjungi Kota Madinah, insya-Allah dapatlah kunjungi Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah. Masuk kawasan apa? Raudah. InsyaAllah. Sebab kalau awak tengah mendengar ni, saya lagi 2 hari ni akan pulang ke Singapura. So saya berangkat minggu lepas, Rabu lepas. So Mekah dah lepas, dah selesai, alhamdulillah. Berarti saya dah ada di Madinah. Saya pun tak tahu di manakah khususnya saya berada hari ini, hari Khamis hari ini yang dirakamkan. Tapi yang saya tahu adalah insyaAllah waktu ni kita dah settle untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, antara tempat yang it's a must go lah kan kalau sampai ke Kota Madinah ni kan. Dan juga Masjid Kuba. InsyaAllah kan. Itu adalah masjid pertama kan. Buat cakap masjid sebelum ni awak interview ustaz ada kat Tanah Suci. Awak interview 2 tahun kan. Allah. 2 tahun lepas awak cakap Setahun 2 tahun lepas dan tahun ni. Yalah. 2 kali lah maknanya. 2 kali awak interview ustaz kat Tanah Suci. Alhamdulillah akhirnya awak berada di Tanah Suci. Masya Allah. Rezeki, saya dah banyak kali nangis sebelum ini. Dan malam sebagai terakam ni kita banyak lakukan rakaman dan meeting hari ni. So mungkin saya dah rasa agak letih dan back to be honest, sekarang as I'm recording this belum habis pack. So my stress is still there, my worry is still there. Okay, jom dengar sekarang kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ini adalah kiriman dari seorang katanya, Casey boleh panggil saya Musfirah. Terima kasih Musfirah. So Assalamualaikum. Macam kawan awak punya nama. Ya betul. Assalamualaikum dan salam malam seram pada Casey dan juga para pendengar sekalian. Nama saya Musfirah, tapi boleh saya panggil saya Mus. Saya ada kawan nama perempuan. Mus. Sebuah nama Mus. Saya ada beramai kawan-kawan nama Mus. Betul. Ada Mus lelaki, ada Mus perempuan. Betul. Ya. So bila saya kata awak nak keluar dengan Mus, Casey, Mus mana? Mus yang perempuan. Okay. So back to this. Tapi boleh panggil saya Mus katanya. Kisah yang saya ceritakan ni ialah pengalaman yang pernah saya rasakan. Seperti malam-malam biasa, setiap tengah malam saya akan dengar live Malam Seram di Bilik. Ada masanya saya dan keluarga akan dengar sama-sama. Kami akan duduk dalam bilik saya atau di ruang tamu. Kemudian pasang speaker supaya semua orang dapat rasa aura Malam Seram.
Dan kejadian ni berlaku waktu saya sedang mendengar live Malam Seram dalam bilik. Masa tu ahli keluarga saya tu tengah sibuk membuat kerja masing-masing. Ada juga yang nak tidur. Saya biasanya akan pakai earpiece supaya tak ganggu orang lain. Jadi katil saya ni menghadap tingkap yang besar sekali. Saya ni adalah orang yang ada kelebihan. Ibu saya orang yang boleh rasakan aura-aura benda-benda gaib ni. Dan sekarang ni saya sebagai anak sulung daripada 5 adik-beradik ni mewarisi kelebihan itu. Kami dapat rasakan malam, dapat tahu jenis apa, di mana kedudukan benda tu. Tapi saya bukan nampak selalu, cuma kadang-kadang. Dipendekkan cerita, malam tu kan, waktu tengah dengar Malam Seram tu, tengah seronok dengan kisah bercerita, tiba-tiba saya dapat rasakan ada yang memerhati saya dari luar tingkap. Saya dapat rasa aura tu. Dan saya beritahu benda tu tengah perhatikan saya. Saya cuba untuk abaikan, tapi lama-lama seram juga. Dah lah langsir tu buka luas kan. Saya benarkan diri saya, pandang ke tingkap dengan harapan ini semua just imagination semata kan. Sekali saya pusing, saya nampak apa tak? Apa? Pocong. Lagi? Dia berdiri berbungkus, muka dia gelap dan memandang tepat pada muka saya masa tu. Saya terkejut. Tapi I was like, okay, relax. Saya baring semula. Saya sambung dengar. I don't know why. Sambung dengar Malam Seram. Kemudian saya dapat rasakan sebelah saya ni ada orang nak naik katil saya. Saya tahu yang baring sebelah saya ni untuk temankan saya dengan live tu adalah Kak Ponti. Tu Kak Ponti lah pula. Oh, tadi dia nampak Pocong. Yang baring sebelah dia Ponti. Sekarang dia rasakan kemungkinan Kak Ponti, mungkin bau-bau dia ke, Allahualam, tak tahu. Ya. Saya diamkan je. Mungkin nak dengan sama kan. Kemudian makin lama makin ramai pula yang datang. Dia cakap Cakap betul. makin lama makin ramai pula yang datang. Meriah Meriah. Ni apa, open house? Malam terawih dah beramai. Okey, Abang Ngocong katanya berdiri kat tingkap, Kak Ponti atas katil, dan kuncu-kuncunya pun berminat nak dengar sama-sama. Tapi saya dah terbiasa katanya dengan benda-benda macam gini. Saya biarkan je. Tapi tetap rasa seram. Saya juga baca doa selawat dan istighfar banyak-banyak. Akhirnya saya dengar live Casey sampai habis. Aku tak tahu mana priorities dia. Saya dengar Malam Seram sampai habis Casey. Alhamdulillah, habis je live, saya dapat rasakan mereka semua hilang satu persatu. Datang ramai dengar Malam Seram. Fans Casey dari Sabah, UK, US, Pocong, Ponti. Kalau orang cakap tak tahu. Saya banyak. Rupa-rupanya mungkin saya rasakan mereka nak mendengar juga rancangan Casey. Saya ingatkan hari tu je saya kena. Rupanya setiap kali saya kalau dengan live Casey dalam bilik saya akan hadapi semua ni. Mereka akan datang balik. Dia berani Berani. Kadang-kadang saya dengar sampai habis. Kadang-kadang saya terpaksa takut sangat sampai dengar separuh jalan je. Sekarang saya tetap ikuti Malam Seram live, tapi bukan tengah malam. Saya dengan adik-beradik saya akan dengar ketika kami sedang buat kerja sekolah ataupun tengah study. Sekarang pun saya dah pandai. Saya akan tutup langsir. Jadi benda pouch tu tak boleh stok kat luar lagi. Dan kalau saya dah siap buat kerja ataupun study awal-awal, saya bolehlah join dengan Malam Seram kan. Sekian Casey, terima kasih. Minta maaf. Maaflah tak seseram mana. Tak seram mana je. Pouch kat luar tingkap,
pontian atas kata kau. Mana tak seram. Kan seram lah ni. InsyaAllah lain waktu saya akan ceritakan pengalaman ibu saya pula yang pernah diceritakan pada adik-beradik yang lain. Assalamualaikum. Semoga kita tergolong dalam golongan mereka yang berjaya dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang lebih punchline, maaflah Casey, tak seseram mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Ya, kisah tadi meriah. Tapi hantu datang. Sebab Open house, open house. Kita kena anggap menonton rancangan Malam Seram Pagi Hari ni seperti membaca cerita seram. Betul. Kadang-kadang buku Enid Blyton macam tu. R.L. Stein cerita juga. R.L. Stein. Enid Blyton bukan cerita hantu. Tak ada. Tak ada. R.L. Stein cerita hantu lah. Cerita thriller-thriller. Kadang Apa lagi ada cerita horror juga. horror kanak-kanak. True Singapore. True Singapore Ghost Stories. Ghost Stories. Buku apa yang awak suka baca? Okey. Yang cerita Mungkin hantu, boleh buku thriller lah, tak kisah cerita hantu ke apa. Dulu Fiza suka baca tu. Siapa? Sydney Sheldon Itu thriller juga Thriller romance. Oh, thriller romance kemain I suka Sweet Valley High. Oh. University Sweet apa tu? University apa tak tahulah aku. Saya dulu tak suka baca buku. Asal? Saya suka baca But I love the most tu Roald Dahl. Saya dulu Roald Dahl. Okey. Saya dulu suka baca apa tahu? Apa? Manual. I can sit down baca remote control manual. Baca orang beli orang lain beli blender, orang lain baca manual. Mak saya beli blender, nanti saya baca, oh blender ni gini. Dan nanti bila mak saya tanya, ni macam mana nak pakai ni? Saya dah tahu dah. That is a skill. Well done. Saya dah tahu dah macam ni macam nak tekan ni gini. Ini mak saya kata, engkau macam faham macam mana kau tahu? Orang dah baca manual dah mak. Saya suka baca manual. Saya pula baca sangat banyak buku cerita sebab saya dah tahu plot-plot kehidupan dunia. Macam saya dengar orang cerita contohnya saya dengar orang cerita kepada saya saya dapat link the dots. Sebenarnya yang banyak buat hal yang cucuk dia Danny. Sebab saya banyak baca buku cerita Sydney Sheldon yang banyak plot. Ni semua ni angkara si Danny. Kalau kau tengok Netflix dia itulah. Tapi itulah dia Sweet Valley High lama tu oh my goodness. Babysitter Club. Oh yes. Babysitter Club like dulu kat library kita akan macam book the Babysitter Club tu banyak tu. Oh ya Allah, sibuk. Dulu mak saya sampaikan tak izinkan saya baca buku cerita sebab saya terlalu sangat baca buku cerita. Bayangkan, too much reading. Too much reading pun jadi masalah. Ni buku cerita, ni buku Kira sains dulu, saya. Okay. Buku sains, file sains saya dalam tu buku cerita. Yang tangkap saya siapa? Bapak saya. Bapak saya pauto kat mak. Baca buku tau. Kena pauto kat mak. Nah, kau tengok dah baca buku ceritanya. Kena juga aku. Aduh. Saya suka baca buku cerita. Masuk college jadi librarian. Betul. Jadi librarian. Oh, kakak library punya. Kakak library. Saya buat dulu kat college saya buat hoki and library. I don't know. Viet Combi. I know you all don't like. Bisa main hoki lari-lari. Dulu dia kita dulu ligat. Kita dulu awak nampak tak macam saiz macam gini sekarang. Ini adalah saiz merana namanya. Tak, ini adalah saiz apa? Saiz apa? Saiz XL. Ini adalah sizable experience. Okey. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram Pagi Hari. Pastinya ini adalah rancangan rakaman. Dan pada anda yang berikan super sticker, super chat, terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda untuk support channel Fiza O. Jangan lupa tekan butang subscribe. Sekarang ni dah 41,000 subscribers. Kalau boleh kita nak up lagi, naik 50,000, terus naik 100,000 insyaAllah. Dan channel ni banyak rancangan. Rancangan cerita seram, rancangan food vlog, rancangan talk show, rancangan keagamaan, iaitu cakap masjid. Masya-Allah. Dan juga
Dan juga kita terima kasih pada penaja kita yang baru yang sekarang masuk 2 bulan insyaAllah 2 bulan insyaAllah bersama kami iaitu Kamal Karim Property, Faye Firdaus Properties dan juga bersama Khalid. Faye, Kamal dan juga Khalid, ini adalah nombor telefon mereka 90-400-400. Nombor here. Boleh call mereka dan tanyakan kepada mereka. Dan kalau awak ada sebarang maksud tahu tentang rumah awak, tentang keadaan rumah awak, tentang mungkin awak tinggal dengan mak awak dan awak rasa macam okay, you know what, I need to own my own property, it's expensive but I need to do it. How? Awak tanyakan saja pada Faye, Kamal dan juga Khalid. Ini adalah nombor mereka. Go and call them sekarang juga ataupun petang nanti atau malam nanti terpulang pada awak. So this is the number. So thank you so much. Jangan lupa untuk terus tekan butang like, subscribe Malam Seram di pagi hari, dan tekan butang subscribe sebab awak tak akan tahu bila kan masanya kita akan go live, upload konten baru. Dan ikut saya di semua platform saya, di TikTok saya, di Instagram saya. Saya kadang-kadang ni lebih aktif lagi di IG story saya. Dan belum lagi dah follow Facebook dah cukup, Facebook dah cukup dah. TikTok dah cukup dah. Jangan lupa juga untuk ikut Casey tahniah untuk your 4th anniversary. Casey telah pun memiliki 300, Masya Allah, 305,000. Is it 5,000? Ya, ke 50,000? 305,000 subscribers kurang 4 tahun. Masya Allah. So congrats Casey. Kita akan jumpa awak semua InsyaAllah untuk minggu depan. Feast pula minggu depan Feast Zao insyaAllah. Dan doakan saya dapat kembali dengan selamat, akan terima dan terus beribadah di Tanah Suci insyaAllah. Amin. Jumpa lagi dan selamat malam seram di pagi hari. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90-400-400. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Sesetiap langkah bertenaga, semua tenganga melihatnya. Usah kau rasa bimbang mereka.